Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu ni, menyambung pengajian kita tentang ilmu usulul fiqh, ilmu yang membahaskan tentang sumber-sumber pensyariatan di dalam Islam. Yang mana di dalam ilmu usul fiqh ini kita sama-sama membedah risalah di dalam usul fiqh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Okay, so ana harap suaranya jelas. Okey. So kita berhenti dekat bahagian ni minggu lepas, iaitu pada kata-kata Al-Imam As-Suyuti, wal kafiru mukhatabun bil furu'i wa syartiha, iaitu orang-orang kafir juga ditujukan kepada mereka arahan untuk melakukan furu'-furu' syariah beserta syaratnya. Okey. Orang-orang kafir juga ditujukan kepada mereka arahan untuk melakukan furu'-furu' syariah beserta syaratnya. Okey. Apa maksud Imam Suyuti kat sini? Maksudnya adalah, okey, ni tuan-tuan dan puan-puan kena gambarkan permasalahan ni. Maksudnya adalah apabila datang arahan daripada syarak untuk melakukan ibadah yang wajib, okey, melakukan solat, berpuasa, puasa Ramadan macam kita tengah puasa sekarang ni, menunaikan zakat, melakukan haji ataupun umrah. Okey, apabila datang arahan-arahan yang wajib daripada syarak untuk melakukan perkara-perkara sedemikian, ianya bukan sahaja ditujukan kepada orang Islam, tapi ditujukan juga kepada orang kafir. Okey, ditujukan juga kepada orang kafir. Solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu apa yang dimaksudkan sebagai furu' syariah. Maksudnya hukum hakam furu'. Hukum hakam furu' dekat sini merujuk kepada hukum hakam yang bukan daripada hukum hakam akidah. Okey, bukan hukum hakam i'tiqad. Furu' syariah bermaksud hukum hakam amali. Hukum hakam amali seperti mendirikan solat, berpuasa, zakat, okey, haji, umrah dan sebagainya. Itu semua hukum hakam amali. Hukum hakam amali. Jadi sebenarnya orang kafir juga mereka dituntut untuk berpuasa Ramadan. Mereka juga dituntut. Cuma ni tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Tuntutan itu sewaktu mereka di bumi, sewaktu mereka di dunia, mereka tidaklah dituntut dengan tuntutan kita paksa. Contohnya kita boleh pergi dekat mana-mana orang non-Muslim, kita kata kat dia, awak wajib puasa. Tiba-tiba kita cakap kat dia, awak wajib puasa. Kita pergi dekat mana-mana non-Muslim, kita cakap kat dia, awak sekarang ni wajib solat. Dan kalau dah masuk waktu zuhur, kita cakap dekat dia, awak sekarang ni wajib solat zuhur. Bukan. Okey. Tuntutan itu yang tadi tu bukan bermaksud sedemikian. Yang Imam As-Suyuti kata ni, orang-orang kafir juga ditujukan kepada mereka arahan untuk melakukan furu' syariah, maksudnya hukum hakam amali ni, bukan itu maksud dia. Maksud dia apa? Maksud dia adalah kelak di akhirat. Okey, nanti di hari akhirat kelak, Allah akan mengazab mereka kerana
mereka meninggalkan hukum hakam, perbuatan hukum hakam amali. Maksudnya azab mereka akan digandakan dan ditambahkan kerana mereka meninggalkan solat, kerana mereka meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji. Okey, nampak? Jadi maksud ditujukan kepada mereka arahan tu adalah bila mereka tak buat di dunia, di akhirat kelak, di akhirat kelak mereka akan diazab, dan digandakan azab tersebut kerana mereka meninggalkan hukum hakam amali. Faham? So anda harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Itu permasalahan yang Imam As-Suyuti tengah bahaskan. Dan inilah pandangan yang masyhur di kalangan ulama usul. Okey. Pandangan masyhur di kalangan ulama usul adalah arahan syarak, arahan bagi hukum hakam amali itu ditujukan juga kepada orang-orang kafir. Tapi natijah dia adalah di hari akhirat kelak, iaitu akan ditambah dan digandakan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Apabila Allah membicarakan tentang golongan musyrikin, kenapa masuk ke neraka saqar? Kami dulu bukan daripada kalangan orang yang solat. Okey, qalu lam nakum minal musallin. Bila kita tengok Allah sedang menunjukkan ayat ini, Allah sedang menunjukkan dialog ini terhadap orang musyrikin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Jawapan mereka adalah kami dulu kat muka bumi tak solat. Kan? Kalaulah solat itu tidak wajib bagi mereka, kenapa mereka jawab kami dulu dekat muka bumi tak solat? Dan nescaya tak adalah kita cakap kesan daripada mereka meninggalkan solat. Tetapi ayat ini membuktikan apabila mereka meninggalkan solat, dia menatijahkan mereka masuk ke neraka saqar. Okey, digandakan azab. Menunjukkan bahawa meninggalkan solat, mereka itu meninggalkan solat juga ada kesan. Dan menunjukkan bahawa kepada mereka juga ditujukan arahan untuk melakukan hukum hakam amali yang ada dalam syariah. Okey. Walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami juga dulu kat muka bumi ni tak bagi makan dekat orang miskin, dan kami bersama dengan orang-orang yang al-khaidin, yang masuk di dalam membicarakan ataupun berkata-kata tentang apa yang tidak patutlah tentang Islam. Okey. Itu di antara dalil yang mengatakan bahawa orang-orang kafir juga ditujukan kepada mereka furu' syariah. Selain daripada itu, antara tanda bahawa orang kafir itu apabila mereka meninggalkan hukum hakam amali, mereka akan ada kesan. Di muka bumi mereka akan mendapat dosa dan di hari akhirat kelak mereka akan digandakan azab. Sabda Nabi SAW kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW menyebut, ama alimta ya Amru anna al-Islam yahdimu ma kana qablah. Tidakkah kamu ketahui wahai Amru bahawa Islam itu, bila orang tu masuk Islam, Islam itu dia memadam dosa-dosa yang lalu. Maksudnya dosa-dosa yang dibuat ketika dia di dalam keadaan dia tu orang kafir, dalam keadaan kufur. Apabila dia masuk kepada Islam, Islam akan memadamkan dosa-dosa tersebut. Sebahagian ulama hadis yang mensyarah hadis ini mengatakan, kenapa orang kafir ada dosa? Antaranya adalah kerana mereka meninggalkan furu' syariah. Jadi bila mereka masuk Islam, dosa mereka meninggalkan furu' syariah itu juga terpadam. Dosa mereka meninggalkan solat waktu mereka kafir, dosa mereka meninggalkan membayar zakat waktu mereka kafir, dosa mereka meninggalkan puasa Ramadan ketika mereka kafir, itu pun akan dipadam. Okey, itu pun akan dipadam juga. Seterusnya kata Imam As-Suyuti rahimahullah, beserta syaratnya.
Okey, beserta syaratnya. Maksudnya bukan sahaja orang kafir itu ditujukan kepada mereka arahan untuk melakukan hukum hakam amali syarak, bahkan ditujukan kepada mereka untuk melakukan syaratnya. Syaratnya apa ni kat sini? Maksudnya syarat sahnya. Sebab kalau kita fikir, kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang kafir kalau dia solat sekarang depan mata kita, dia pergi masjid, dia melawat masjid, pergi masjid negara ke, kan, kadang-kadang kita tengok ada dekat masjid negara, dia buat lawatan tu tak? Okey, pelancong-pelancong ni datang dekat masjid negara yang non-Muslim ni, dia visit masjid negara, dia macam buat tour lah kat masjid negara tu. Kemudian katakanlah tiba-tiba mereka nak ikut solat sekali. Dia pun solat sekali dengan kita, contoh, dekat masjid negara. Agak-agak sah tak solat dia? Jawapan dia tak sah lah. Kalau orang kafir tu dia nak puasa sekali dengan kita, agak-agak sah tak? Pun tak sah juga kan. Kan kadang-kadang kita ada dengar ada orang kafir yang baguslah, dia ada rasa nak tiru macam mana orang Islam. Dia nak rasa macam mana orang Islam rasa bila orang Islam berpuasa, dia pun join puasa, betul tak? Dia pun join puasa. Agak-agak dapat pahala tak? Contoh dan puan. Tak dapat pahala sebab puasa mereka tak sah, solat mereka tak sah sebab mereka buat dalam keadaan mereka kafir. Mereka buat dalam keadaan mereka kafir, tak sah. Okey. Syarat utama untuk sahnya ibadah-ibadah tadi, hukum hakam amali tadi adalah mereka masuk Islam. Jadi maksud Imam Suyuti dekat sini, maksudnya bukan sahaja orang kafir itu ditujukan kepada mereka kewajipan untuk solat dan puasa, bahkan ditujukan kepada mereka juga kewajipan untuk masuk Islam. Yang mana masuk Islam tu adalah syarat kepada diterimanya hukum hakam amali tadi, ibadah-ibadah tadi. Okey. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah menghalang mereka untuk diterima nafkah yang mereka berikan, pahala untuk diterima dan diberikan pahala kepada nafkah yang mereka berikan, melainkan kerana mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Okay. Maksudnya tidaklah ada apa yang menghalang untuk diterimanya ibadah orang kafir itu, seperti dalam ayat ni. Okay. Sedekah yang dibuat oleh orang kafir, nafkah yang mereka berikan itu tidak diterima, tidak diberi pahala, tidak diterima dan tidak diberi pahala, melainkan perkara ini tidak berlaku melainkan kerana mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepada siapa yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka tak diterima amal ibadah dia. Maka Islam itu adalah syarat kepada diterimanya amal ibadah. Okey. Islam itu syarat kepada diterimanya amal ibadah. Syarat kepada sahnya amal ibadah. Okey. Okey. Jadi selesai permasalahan orang-orang kafir juga ditujukan kepada mereka arahan untuk melakukan furuk syariah. Okey. Kita pergi kepada perbahasan seterusnya. Kata Imam As-Suyuti, wa yaridu al-amru, wa yaridu al-amru linadbin wa ibahatin wa tahdidin wa taswiyatin wa ghairiha. Al-amr juga boleh datang dan membawa maksud galakan untuk membuat suatu perkara, menunjukkan keharusan untuk melakukan suatu perkara, membawa maksud ancaman, membawa maksud menyamakan. Maksudnya arahan juga dia boleh datang dan kadang-kadang dia datang dengan sebagai galakan untuk menunjukkan suatu tu harus, ancaman dan sebagainya. Perkara ini kita pernah sentuh, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, lebih kurang 2 kelas atau 3 kelas yang lalu. Okay, seingat Ana 2 kelas yang lalu yang mana Ana ada cerita tentang asal kepada arahan itu wajib tapi dia boleh berubah menjadi sunat, harus dan sebagainya. Okay.
dia boleh berubah menjadi sunat, harus dan sebagainya jika ada dalil. Okey. Jika ada dalil. Asal kepada arahan itu wajib, tapi dia boleh berubah menjadi sunat atau harus jika ada dalil. Yang ni kita telah bahaskan pada lebih kurang 2 atau 3 kelas yang lepas. Okey. Okey. Kita masuk terus yang bawah dia. An-nahi. Wan-nahyu istida'a'ut tarki wa fihi ma mar. An-nahi ni apa tuan-tuan dan puan? An-nahi ini maksudnya larangan. Okey, larangan. Imam As-Suyuti memberikan definisi nahi bahawa ianya adalah istida'a'u at-tark. Larangan itu sebenarnya ialah tuntutan untuk kita meninggalkan sesuatu. Al-amr, arahan apa dia tuan-tuan dan puan? Arahan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah tuntutan untuk kita buat sesuatu. Talabu al-fi'l, arahan untuk kita buat sesuatu. Manakala larangan pula yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah tuntutan. Tapi tuntutan untuk kita tinggalkan. Talabu al-kaf minal fi'l. Talabu al-kaf. Jadi al-amr talabu al-fi'l, tuntutan untuk buat. An-nahi talabu al-kaf, tuntutan untuk tinggal. Okey. Dan perbahasan berkaitan dengannya adalah seperti yang telah berlalu pada amr. Yang ni maksudnya ini cara Imam Suyuti ringkaskan kitab beliau, tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Maksudnya Imam Suyuti nak beritahu apa? Masalah-masalah yang ada kita bahas di dalam al-amr. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, bila datang al-amr, arahan, adakah wajib untuk kita buat? Sama juga pada isu nahi, larangan. Bila datang satu larangan, adakah wajib kita tinggal? Adakah wajib kita tinggal ataupun dia galakan untuk kita tinggal? Kalau galakan untuk kita tinggal, maksudnya makruh lah hukum dia. Tapi kalau wajib kita tinggal, maksudnya hukum dia haram. Kan? Kita dah belajar dekat al-amr, arahan. Adakah arahan itu wajib dilakukan serta-merta? Kan? Adakah dia alal faur ataupun tidak? Ni kalau anda tak silap, kelas minggu lepas kita belajar. Al-amr itu adakah dia menunjukkan kepada faur, iaitu mesti dilakukan secepat mungkin atau tidak. Perkara yang sama juga dibahaskan dalam bab nahi ni, tuan-tuan dan puan. Bila datang satu larangan dalam Al-Quran dan syarak, Al-Quran dan hadis, adakah maksudnya kita kena tinggal serta-merta atau kita boleh bertangguh dalam melaksanakan apa yang dilarang tu, dalam meninggalkan apa yang dilarang tu. Okey, kita boleh bertangguh ke ataupun kita kena serta-merta tinggal? Itu pun dibahas. Kita ada bahas dekat dalam bab al-amr, dalam bab arahan, iaitu arahan ini dalam mazhab Syafi'i dia tidak wajib untuk dilakukan berulang kali. Hukum asal dia, kita cakap default bagi arahan itu adalah cukup dilakukan sekali. Melainkan jika terdapat di sana dalil yang mengatakan ianya harus dilakukan berulang kali. Jadi pada perbahasan an-nahi, larangan pun sama. Adakah larangan itu kita wajib, maksudnya bila datang satu larangan, adakah kita wajib tinggalkan satu perkara itu berulang kali? Ataupun cukup kita tinggalkan sekali, kemudian lepas tu kita boleh buat? Itu pun dibahaskan. Okay? Jadi anda sentuh sedikit sebanyak apa yang kita boleh sentuh dalam bab an-nahi ni. Jadi sebagai pelengkap kepada apa yang Imam Suyuti sebut, sebenarnya definisi an-nahi yang lagi lengkap adalah, an-nahi itu adalah istida'a'ut tark bil qaul, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan qaul, dengan ucapan. Mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, yang mana ianya ditujukan kepada pihak yang lagi rendah atas dasar ianya wajib dibuat. Maksudnya wajib untuk kita tinggalkan suatu perkara. Jadi definisi yang lengkap bagi an-nahi, larangan, adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perkara dengan ucapan, dengan qaul, dan larangan itu
tuntutan yang berbentuk larangan itu datang daripada pihak yang lagi tinggi kepada pihak yang lagi rendah. Kepada pihak yang ada authority kepada yang tak ada authority. Okey? Ala sabil wujub, yang mana tuntutan untuk tinggalkan itu tuntutan yang pasti kena buat. Pasti kena tinggal. Bukan semata-mata galakan untuk tinggal. Kan? Bukan semata-mata galakan untuk tinggal, tapi pasti kena tinggal. Okey? Jadi bila kita tahu bahawa nahi itu adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan qaul, maka bila datang tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan isyarat tangan contohnya, tak dipanggil nahi dalam ilmu usul fiqh. Okey? Contohnya, kalau kita larang, ada orang yang dia ada anak, contohnya dia larang anak dia untuk panjat meja. Dia larang anak dia untuk panjat meja. Anak dia nak panjat meja, anak dia pandang dia buat macam ni. Okey, nampak kot kan tangan anak kan. Ini maksudnya jangan buat, betul tak? Jangan buat macam ni. Ataupun mak dia buat macam ni ke pangkah ke kan. Pangkah ni sebenarnya jangan buat. Ini tuntutan untuk tinggalkan sesuatu, betul tak? Sekarang ni mak dia tak nak bagi anak dia panjat meja. Mak dia guna isyarat tangan, jangan. Dengan geleng-geleng kepala kan, jangan. Geleng kepala, isyarat jari, adakah dikira nahi dari sudut ilmu usul fiqh? Adakah itu larangan dari sudut ilmu usul fiqh? Tak. Tak dikira larangan dalam ilmu usul fiqh. Sebab larangan dalam ilmu usul fiqh, dia mesti ucapan. Dia mesti ucapan. Bil qaul. Istida'a'ud tarki bil qaul. Okay? Mimman huwa dunahu, terhadap orang yang lagi rendah daripada pihak yang ada authority kepada pihak yang lagi rendah daripada dia. Okey, kepada pihak lagi rendah. Jadi bila tuntutan ataupun permintaan untuk tinggalkan sesuatu tu datang daripada pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi, itu dipanggil doa jugalah. Itu pun dipanggil doa. Sama macam amr. Arahan itu bila datang daripada pihak yang rendah kepada yang tinggi, itu dipanggil doa. Kan, bila kita berdoa kepada Allah, kadang-kadang kita bagi arahan, ighfirli, itu arahan. Tapi adakah kita nak mengarahkan Tuhan? Sudah tentu tidaklah kan. Kita tak ada autoriti langsung nak arah Tuhan, betul tak? Tapi bila dia datang daripada pihak yang rendah kepada yang lagi tinggi, iaitu Allah Azza wa Jalla, dia menjadi doa. Sama juga bila kita doa, kita kadang-kadang ada minta, kita ada tuntutkan untuk Allah tinggalkan sesuatu. Contohnya kita kata, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu ambil tindakan kepada kami sekiranya kami terlupa. Kita kata kepada Allah dalam doa kita, la tu'akhidna. Jangan ambil tindakan kepada kami. Okey, apa ke atas kami. Sekarang ni, adakah kita tengah bagi nahi kat Tuhan? Adakah kita tengah bagi larangan dekat Tuhan? Jawapan dia tidak. Kita ni siapa nak bagi larangan kat Tuhan, betul tak? Tak ada siapa, tak ada mana-mana makhluk pun yang wujud dekat alam ini, okay, yang wujud dekat langit dan bumi ini, yang layak untuk bagi arahan ataupun larangan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla itu boleh buat apa sahaja yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Allah Azza wa Jalla itu fa'alul lima yurid. Allah tu maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Tak ada siapa boleh bagi arahan atau larangan. Kalau macam tu, dah tu dalam doa kita cakap la tu'akhirna. Kita bagi larangan tu tak? Tapi larangan dalam doa itu tak dipanggil sebagai larangan lah. Tapi dia jadi doa. Dia jadi doa. Walaupun nampak zahir macam larangan, la tu'akhidna in nasina, tapi sebenarnya dia doa. Dia sebenarnya permintaan, rintihan daripada hamba yang lemah. Permintaan dan rintihan daripada hamba yang lemah. Bukan hamba yang lemah tu, dia tak malu tiba-tiba dia nak larang Tuhan dia. Bukan macam tu. Okay, faham? Okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. So, itu adalah definisi an-nahi.
Asal kepada nahi apa? Asal kepada larangan apa, tuan-tuan dan puan? Okey. Kita dah belajar asal kepada arahan, al-amr, wajib. Betul tak? Apabila datang satu arahan dalam syarak, hukum asal dia wajib. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatih." Puasalah kamu apabila kamu nampak anak bulan. Hukum puasa Ramadan wajib tak, tuan-tuan dan puan? Wajib lah. Kan? Kaedah asal dia bila datang arahan, hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Sumu li ru'yatih. Nabi SAW bersabda. Arahan macam mana? Silap. Larangan macam mana? Bila datang larangan daripada Allah Azza wa Jalla ataupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah bila datang satu larangan tu dekat kita, kita wajib tinggal? Adakah larangan menunjukkan kepada satu perkara tu haram ataupun larangan just tunjuk benda tu makruh? Agak-agak apa, tuan-tuan dan puan? Jawapannya adalah apabila datang satu larangan daripada Allah Azza wa Jalla ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka larangan itu menunjukkan kepada hukum haram. Maksudnya wajib tinggal. Hukum haram wajib tinggal. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i sebut di dalam kitab beliau Aslun nahyi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kullama naha anhu fahuwa muharram hatta ta'tiya anhu dalalatun tadullu ala annahu innama naha anhu lima'nan ghair tahrim. Okay. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu, asal kepada larangan itu, asal kepada nahi larangan, ingat tuan-tuan dan puan, nahi ni larangan. Asal kepada larangan itu daripada larangan yang datang daripada Nabi SAW itu adalah ia membawa kepada suatu tu haram. Okay, anna kullama naha anhu fahuwa muharram. Apa sahaja yang Nabi SAW larang, maka hukum asal dia haram. Hatta sehinggalah datang dalil lain, petunjuk lain yang menunjukkan bahawa larangan yang Nabi SAW berikan itu sebenarnya tidak haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat kaedah dah sekarang. Dapat kaedah baru, iaitu kaedah apa sahaja yang dilarang, hukum asalnya haram. Bukan makruh, hukum asalnya haram. Dia boleh menjadi makruh dan sebagainya jika ada dalil. Kalau tak ada dalil, dia kekal kepada hukum asal, iaitu haram. Boleh tuan-tuan dan puan? Okay, kita tengok sikit. Kita tengok contoh. Kadang-kadang larangan itu dia datang dalam bentuk ada huruf lam alif dekat depan. Huruf la. Okay. Dipanggil la an-nahiyah. Kadang-kadang larangan itu, biasanya larangan itu dia ada la kat depan. La dekat sini, ulama bahasa panggil dia an-nahiyah, tuan-tuan dan puan-puan. La yang bermaksud larangan. Nahiyah ni maksudnya la yang melarang. Maksudnya gaya bahasa orang Arab, bila dia ada huruf la kat depan, dia ada jenis la yang dipanggil la larangan. La an-nahiyah. Contohnya kita tengok. Nabi SAW pernah bersabda, La tusallu ila al-qubur. Jangan kamu solat menghadap ke kubur. Okey, jangan kamu solat menghadap ke kubur. Apa hukum asal kalau kita solat menghadap ke kubur? Hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram untuk kita solat menghadap ke kubur. Wala tajlisu 'alaiha, dan wala tajlisu, jangan kamu duduk di atas kubur. Apa hukum kita duduk di atas kubur? Kalau pakai kaedah asal kepada larangan ni adalah haram, hukum duduk di atas kubur pun haram.
kan, dan tak ada adab lah, betul tak? Tak ada adab. Kita datang dekat ziarah kubur, okey, kubur saudara mara kita ke, kenalan kita ataupun kubur orang lain ke, tiba-tiba kita duduk atas kubur tu, tak ada adab. Okey. Jadi hukum asalnya adalah haram. Haram untuk solat menghadap kubur, haram untuk duduk di atas kubur. Contoh lain. Okay, kadang-kadang larangan itu, an-nahi, an-nahi kadang-kadang dia datang dengan dia didahului oleh la an-nahiyah. Ini kita cakap cara pertama. Okay. Contoh lain, la taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Pun la an-nahiyah juga. Jangan kamu mendekati zina. Contoh kedua, satu larangan tu mungkin dia datang dengan bentuk dia didahului oleh perkataan haram. Ada juga. Contohnya dalam Quran, Allah Azza wa Jalla menyebut hurrimat alaikum ummahatukum. Ummahatukum. Ini ejaan, ini cara tulisan yang bukan khat yang ada dalam Quran, Nusam Uthmani. Ini khat imla'i. Okey. Anda tulis ayat Quran pakai khat imla'i kat sini untuk belajar. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu. Maksudnya haram untuk kahwin dengan ibu kita sendiri. Kan kalau kita belajar fiqh, kita ada apa yang dipanggil sebagai orang-orang yang diharamkan untuk kahwin selama-lamanya. Al-muharramatu ta'bidan. Al-muharramatu minan nisa' ta'bidan. Mahram-mahram daripada kalangan perempuan ta'bidan. Haram untuk kita kahwin mereka ni selama-lamanya. Antaranya ibu-ibu kita. Mak kita sendirilah haram kahwin. Mak kepada mak kita, nenek kita haram kahwin. Anak perempuan kita haram kahwin. Adik perempuan kita, kakak perempuan kita. Kakak misalnya perempuan kan? Adik perempuan kita, kakak kita haram kahwin. Okay, anak buah abang kita kalau ada anak perempuan haram kahwin. Kakak kita kalau ada anak perempuan haram kahwin. Makcik kita belah ayah, makcik kita belah mak. Okay. So ayat itu dimulakan dengan hurrimat alaikum. Diharamkan kepada kamu, ibu-ibu kamu. Okay, dan seterusnya. So dimulakan dengan hurrimat alaikum. Dengan hurrimah. Ada perkataan haram. Okay. Itu cara kedua satu larangan datang. Maksudnya larangan ni kadang-kadang dia tak mesti datang dengan ada huruf la an-nahiyah ni tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang larangan tu juga dia boleh datang tanpa ada huruf la an-nahiyah. Kadang-kadang dia datang dengan ada hurrimat alaikum. Ataupun kadang-kadang nombor 3, ada perkataan naha. Naha ni maksudnya Nabi SAW larang. Naha ni maksudnya Nabi SAW larang. Kita tengok contoh. Saya kena padam Saya padam bapa putih. Contohnya Nabi SAW, okay, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW naha, Nabi SAW larang an sawmi yaumi al-fitri wa yaumin nahr. Ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Al-Fitri radhiyallahu anhu wa yaumi an-nahri. Salah ni. Ana salah hija. An-nahar ni an-nahar, sungai. An-nahar sembelih. Sekejap An-nahar sembelih apa betul? An-nahar sungai. Okey. Okey. Nabi SAW larang daripada puasa hari raya Aidilfitri dan puasa pada hari raya Idul Adha. Yaumun Nahar maksudnya 10 Zulhijjah.
Hari apa 10 Zulhijjah? Yaumun Nahar, Idul Adha. Dipanggil Yaumun Nahar sebab hari tu kita start sembelih lah kan. So Nabi SAW larang untuk puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kita pegang kaedah yang mana larangan itu asalnya haram, okay, maka kita fahamlah kenapa mazhab Syafi'i sebut antara hari-hari yang dilarang berpuasa, bahkan bukan larang biasa je, haram puasa, adalah hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Sebab hadis ni ada perkataan apa tuan-tuan dan puan? Naha. Naha ini bentuk ketiga bagi larangan. So larangan kadang-kadang dia adalah an-nahiyah. Kadang-kadang ada perkataan hurrima ataupun hurrimat. Okey. Ataupun haramallahu alaikum, Allah mengharamkan ke atas kamu. Yang ketiga dia datang dengan perkataan ada naha. Larang, direct larang. Boleh tuan-tuan buat. Okey. Itu asal. Kita dah belajar asal dia tuan-tuan dan puan. Asal dia adalah asal kepada larangan yang datang adalah haram. Tapi dia boleh berubah daripada haram untuk menjadi kepada makruh contohnya. Okey, haram kepada makruh. Okey, makruh apabila terdapat di sana qarinah. Okey, apabila terdapat di sana dalil lain ataupun petunjuk yang lain yang menunjukkan bahawa larangan dekat situ bukan menunjukkan kepada haram. Okey, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang mana Nabi SAW bersabda, La yamassanna La yamussanna La yamussanna La yamussanna. Okey. Ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Ni bukan yamussa ni, ana rasa yamas. La yamassanna. La yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Janganlah seorang daripada kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Okey. Kemaluannya dengan tangan kanannya. Okey. Tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tuan-tuan dan puan. So ada larangan daripada Nabi SAW. Okay. La yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah seseorang dari kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil. Okay. Kejap ana nak check baris hadis ni. Seingat ana yamassanna. Sekejap tuan-tuan dan puan. Ahadukum
Dalam sebahagian riwayat la yumsikanna. Okey, dalam sebahagian riwayat la yumsikanna. Maksudnya sama, iaitu jangan pegang juga. Okey. La okey. Yamassanna, betul lah. La yamassanna. Okey. Betul. Sebahagian riwayat kata la yumsikanna, dalam riwayat yang ni la yamassanna. So janganlah seorang dari kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, okey, sini ada larangan tuan-tuan dan puan. La dekat sini juga nahiyah. Ini pun an-nahiyah juga. La larangan juga. Bahkan kalau kita tengok, larangan ni larangan yang kuat. Sebab sebenarnya Nabi SAW tambah huruf nun dekat sini. Yang dipanggil nun penegasan, nun taukid. Okey? Jangan sesekali seseorang dari kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil. Tapi ada dalil lain yang datang yang memalingkan daripada maksud haram kepada makruh. Kata Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, okey, di sisi jumhur ulama anna nahya lil karahah. Larangan dekat sini untuk makruh, bukan haram. Kenapa? Kata Imam Ibn Hajar, sebab jumhur ulama melihat bahawa kemaluan itu dia adalah bad'atun minal insan. Dia adalah satu bahagian badan daripada manusia. Kan? Sebab Nabi SAW pernah menyebut hal huwa illa bad'atun mink. Tidaklah kemaluan itu melainkan dia macam salah satu anggota badan kita lah. Jadi apa maksudnya Imam Ibn Hajar nak bagi tahu di sisi jumhur ulama, ada masalah ke kalau orang itu dia buang air kecil kemudian dia letakkan tangan dia kepada bahagian badan yang lain, contohnya kat bahu ke, dekat tangan ke, dekat pinggang ke, dekat kaki, tak ada masalah, betul tak? Dan kemaluan itu juga sama macam anggota badan yang lain lah, dia pun anggota badan. Sebab Nabi SAW kata ma huwa illa bad'atun mink. Tidaklah dia melainkan dia pun anggota badan juga macam yang lain. Jadi kalau macam tu kan, seolah jumhur nak kata tak ada masalah untuk kita pegang anggota badan yang lain ketika kita buang air kecil. Kita pegang kaki kita ke, tangan ke, badan kita ke kan. So ini menunjukkan bahawa larangan Nabi SAW tadi tu bukan menunjukkan kepada haram tapi hanya makruh sahaja. Bukan haram tapi makruh sahaja. Okey, tak kuat untuk sampai jadi haram tapi makruh sahaja di sisi jumhur ulama. Okey, di sisi jumhur ulama. Okey, selesai. Selain daripada itu juga tuan-tuan dan puan, lepas kita dah faham yang arahan itu hukum asalnya adalah dia menunjukkan kepada suatu tu haram. Okey, itu kaedah yang kita dah belajar. Okey, kalau boleh anda nak tulis kaedah-kaedah ni sekejap Ada 3 kaedah emas. 3 kaedah emas yang tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bila kita bincang tentang perbahasan larangan ni, an-nahi. 3 kaedah emas. Okey. 3 kaedah emas. Berkaitan perbahasan an-nahi. Perbahasan an-nahi, larangan. Kaedah pertama adalah asal kepada suatu larangan an-nahi daripada Allah dan Rasulnya SAW, asal kepada suatu larangan adalah haram. Sehingga terbukti sebaliknya. Sehingga terbukti sebaliknya.
sebaliknya. Ini kaedah pertama yang saya dah urai tadi. Okay. Asal kepada suatu larangan adalah haram sehingga terbukti sebaliknya. Ketiga, suatu larangan itu mesti dilaksanakan secepat mungkin. Ataupun kita nak bagi susun ayat lagi cantik, anda bersusun ayat lagi cantik lah. Anda susun lagi cantik. Kita mesti meninggalkan satu perkara yang dilarang secepat mungkin. Macam tu lagi cantik kan. Kita mesti meninggalkan suatu perkara yang dilarang secepat mungkin. Yang dilarang secepat mungkin. Bila datang larangan daripada syarak, kita kena tinggal secepat mungkin. Dia bukan macam al-amr. Al-amr kita tak mesti buat secepat mungkin. Datang arahan daripada syarak, kita tak mesti buat secepat mungkin. Cuma afdal kita buat secepat mungkin lah. Cuma tak mesti buat secepat mungkin. Adapun larangan, bila datang larangan daripada syarak, kita mesti meninggalkan dia secepat mungkin. Bila orang tu tahu tentang ada larangan dalam Al-Quran dan hadis ada satu perkara, dia terus tinggal. Dia wajib tinggal secepat mungkin. Dia tak boleh bertangguh. Dia tak boleh macam tak apalah, nanti kita start tinggal besok lah, lusa lah. Kan? Itu kaedah kedua. Kaedah ketiga, kita mesti meninggalkan perkara terlarang itu sentiasa dan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Itu dia. Okey. Kita mesti meninggalkan perkara terlarang itu sentiasa dan berulang-ulang kali. So, bila Nabi SAW tadi larang untuk kita puasa hari raya dengan puasa hari raya Aidil Fitri dengan Aidil Adha, adakah maksudnya cukup kita tinggalkan puasa Aidil Fitri dengan Aidil Adha untuk setahun tu dah kira kita meninggalkan perkara terlarang, ataupun kita mesti kena tinggal sentiasa? Maksudnya raya tahun ni, raya Aidil Fitri dengan haji tahun ni pun kita tinggal puasa pada hari tersebut. Tahun depan punya raya Aidil Fitri dengan Aidil Adha pun kita tinggal puasa. Tahun yang akan datang tu pula kita tinggal puasa pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, seterusnya. Ataupun cukup untuk setahun je kita tinggal? Jawapan dia kena berulang kali. Sentiasa kena tinggal. Tak boleh kita tinggal sekali, tengok tahun depan kita puasa hari raya haji contoh. Hari raya Aidil Adha. Kita cakap sebab apa awak puasa hari ni? Sebab yelah Nabi SAW larang, tak bagi tahu larangan tu berapa kali kan. So saya anggap macam Nabi SAW larang sekali je lah kot. Adakah kefahaman tu betul? Salah jawapan dia. Kefahaman itu salah. Okey. Selesai. So kita habis perbahasan tentang An-Nahi. Kita tengok balik kat kitab kita, kat buku kita. Okey. Habis. Kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullah, al-khabaru muhtamilu as-sidqi wal-kadhibi wa ghairuhu insya. Al-khabaru muhtamilu as-sidqi
wal kadhib wa ghairuhu insya. Al-khabar itu ialah satu kenyataan yang boleh menjadi benar dan juga boleh menjadi salah, manakala al-insya pula adalah selain dari al-khabar. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang orang Arab ini membahagikan kalam mereka, membahagikan percakapan mereka kepada khabar dan insya. Kepada khabar dan juga insya. Perkhabaran dan juga insya. Apa dia perkhabaran, apa dia insya, tuan-tuan dan puan-puan? Perkhabaran ni adalah apabila suatu kenyataan boleh menjadi benar dan boleh menjadi salah. Itu khabar. Itu khabar. Contohnya kalau kita kata semalam saya punya kawan saya semalam dia demam sebab bila buka puasa dia makan durian. Contoh. Itu satu khabar lah. Ana cakap ada kawan Ana, kita cakap ada kawan kita demam sebab bila buka puasa dia makan durian banyak. Bila tuan-tuan dan puan-puan dengar cerita tu, khabar yang saya bagi ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh percaya ataupun boleh tak percaya, betul tak? Boleh membenarkan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh percaya, ataupun tak membenarkan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak percaya. Jadi khabar itu adalah satu statement yang kita boleh percaya atau tidak. Maksudnya dia statement yang terbuka untuk dipercayai ataupun untuk didustakan. Adapun al-insya dia lain. Insya ini bila orang bagi kat kita gaya bahasa insya, kita tak benarkan ataupun kita tak percaya ataupun kita bukan bahas tentang percaya tak percaya. Saya bagi contoh. Kalau bos kita datang, bos kita cakap duduk kat kerusi tu sekejap. Kan? Sila duduk sekarang, duduk atas kerusi tu sekejap, duduk sekarang. Bos kita suruh kita duduk. Adakah kita ada tak isu percaya tak percaya? Maksudnya macam benar betul ke bos aku arahkan aku ni ke tak arahkan ni? Tak, maksudnya apa? Maksudnya satu arahan itu bila datang, dia adalah kita buat atau tak buat. Bukan kita percaya ataupun tak percaya. Percaya ataupun tak percaya, dia datang pada perkhabaran. Semalam ada bangunan runtuh dekat Kuala Lumpur. Itu perkhabaran. Oh, betul ke? Ke tak betul? Kan? Kita membenarkan ataupun kita mendustakan. Tapi kalau contoh kita cakap jangan minum air tu. Kan? Contohnya kalau seorang mak tu dia kata ke anak dia, jangan minum air. Kan? Jangan minum air. Kan kita tengah puasa, jangan minum air. Adakah macam anak dia kata kat mak dia, saya tak percayalah. Dia bukan tak percaya pasal puasa tu, dia tak percaya pasal jangan minum air. Tak. Kan contohnya mak dia kata kat anak dia, jangan minum air, jangan makan makanan tu. Tiba-tiba anak tu kata, saya tak percayalah. Tak ada kena-mengena. Percaya atau tak percaya, tak ada kena-mengena. Sebab arahan dan larangan dia insya. Arahan dan larangan ini, gaya bahasa dalam bahasa Arab dia panggil insya. Insya ini, isu dia bukan percaya tak percaya, dia isu dia imtithal atau tak imtithal. Kita buat atau kita tak buat. Kita laksanakan atau kita tak laksanakan. So kita ada gaya bahasa dalam bahasa Arab dipanggil khabar, kita ada gaya bahasa dalam bahasa Arab dipanggil insya. Saya bagi contoh. Kalau khabar, contohnya bila kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Alamin, itu khabar ke insya? Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Itu khabar ke insya? Itu khabar. Itu perkhabaran lah. Itu bukan arahan atau larangan. Ada arahan atau larangan tak tuan-tuan? Dekat Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak ada kan? So, Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Itu khabar belaka. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan tanya saya. Tadi Ustaz cakap khabar tu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Boleh kita percaya, boleh kita dustakan. Al-Quran ni mana boleh didustakan? Itu betul. Al-Quran kita tak dustakan sebab dia khabar yang datang daripada Allah.
Khabar itu sendiri dia boleh jadi betul atau salah. Kita dengar baik-baik tuan-tuan dan puan. Khabar itu sendiri dia boleh jadi benar atau salah, dia boleh kita percaya atau tak percaya. Tapi once datang daripada Allah dan Rasulnya, kita kena percaya semua sebab dia betul semua. Okey, faham Once khabar itu datang daripada Allah Azza wa Jalla ataupun daripada Rasulnya, maka dia benar belaka kesemuanya. Okey, maka dia benar belaka kesemuanya. Okey. So dalam Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, itu khabar. Okay, itu khabar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khabar. Okey. Ihdinas siratal mustaqim, itu insya. Itu insya. Itu bukan khabar, itu insya dah. Kita cakap, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kita bagi amar kat Tuhan. Dan macam tuan-tuan dan puan-puan dah belajar, bila amar itu kita berikan kepada pihak yang lagi tinggi, kepada Tuhan, dia jadi doa. Doa pun termasuk di dalam insya, tuan-tuan dan puan-puan. Ihdinas siratal mustaqim, insya. Okay. So itu contoh dalam Al-Fatihah. Kalau kita ambil contoh-contoh tadi, hadis-hadis tadi, yang tuan-tuan dan puan-puan belajar tadi, contohnya ayat tentang tidak mendekati zina, wala taqrabuz zina, itu insya. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wa yaumin nahar. Nabi SAW larang untuk puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu insya. Itu apa tuan-tuan? Itu insya. Kan Nabi SAW yang sebut la tusallu ilal quburi wa la tajlisu alaiha. Jangan solat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kubur. Itu khabar ke insya? Insya. Okey, itu insya dipanggil. Lagi tadi kita belajar la yamassanna ahadukum zakarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kan, la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah seorang daripada kamu pegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia buang air kecil. Yang kita cakap tadi hukum dia makruh. Itu khabar ke insya? Insya. Apa poin Imam Suyuti nak beritahu ni tuan-tuan dan puan? Apa poin Imam Suyuti beritahu? Tiba-tiba Imam Suyuti kata al-khabar, tiba-tiba kata al-insya. Imam Suyuti nak bawa ni sebab Imam Suyuti nak bagi tahu kita, okey, kebanyakan arahan dan larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum hakam syarak, okey, kebanyakan arahan dan larangan yang didatang dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum hakam syarak, dia datang dalam bentuk insya. Insya. Insya ni yang bukan khabar. Doa insya, amr insya, nahi insya. Okey, dan dia ada beberapa lagi perkara, lebih kurang 6-7 perkara yang insya. Okey. So doa, amr, nahi itu insya belaka. Khabar tak. Biasanya tuan-tuan dan puan, biasanya hukum hakam dia tak datang pada bentuk khabar. Hukum hakam syarak biasanya dia tak datang dalam bentuk khabar. Tapi kadang-kadang boleh datang. Kadang-kadang boleh datang. Cuma biasanya dia tak datang. Biasanya dia tak datang. Dan tuan-tuan dan puan-puan percaya atau tidak, kan, ataupun tuan-tuan dan puan-puan sedar atau tidak, sebenarnya kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan pun ada buat satu doa iaitu insya, tapi dengan gaya bahasa khabar. Nampak macam perkhabaran tapi sebenarnya dia doa. Dia sebenarnya insya. Nampak macam perkhabaran tapi sebenarnya insya. Ada tak dalam Al-Quran dan Sunnah macam tu? Ada. Dan sebenarnya macam saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan-puan pun selalu buat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan mungkin sedar tak sedar saja. Saya bagi contoh. Bila kita sebut orang, kemudian kita kata rahimahullah. Kan? Imam sekian-sekian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bila kita sebut seorang sahabat, contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus. Rahimahullah, radhiyallahu anhu,
sallallahu alaihi wasallam. Itu semua khabar, tuan-tuan dan puan. Rahimahullah, Allah merahmati dia. Radhiyallahu anhu, Allah redha kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat dan salam, Allah beri selawat dan salam untuknya. Selawat dan salam Allah untuknya. Okey, selawat dan salam Allah untuknya. Itu khabar. Itu khabar. Tapi sebenarnya dia insya, sebab dia sebenarnya doa. Bila tuan-tuan dan puan-puan buat, bila tuan-tuan dan puan-puan kata rahimahullah, radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya doa. Sebab di sebalik perkhabaran itu sebenarnya kita nak doa, ya Allah rahmatilah dia. Rahimahullah tu maksudnya ya Allah rahmatilah dia. Radhiyallahu anhu maksudnya ya Allah redalah terhadap dia. Sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam Allah kepada Nabi Muhammad itu maksudnya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Doa, salli wa sallim itu doa insya. Jadi kadang-kadang ada apa yang nampak macam luaran dia khabar tapi dia sebenarnya insya. So ini gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. So saya ulang balik. Kenapa Imam Suyuti sebut macam ni? Sebab kebanyakan hukum hakam syarak dia datang dalam bentuk insya, dalam bentuk doa, dalam bentuk larangan, dalam bentuk arahan. Biasanya khabar ini dia tak ada hukum hakam. Macam Ana sebut tadi kat surah Al-Fatihah lah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Dari sudut asal dia tak ada hukum hakam dekat situ. Tak ada hukum hakam syarak. Kan? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, Raja kepada hari pembalasan. Hanya kepada kamu kami sembah dan hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Itu pada asalnya khabar macam tu dia tak ada hukum hakam. Dia perkhabaran yang datang daripada Allah Azza wa Jalla yang kita percaya, yang 100% betul kerana dia datang daripada Allah. Walaupun dia khabar tapi kerana dia datang daripada Allah maka semuanya betul. Tapi asalnya hukum hakam dia tak main dekat situ. Dia tak main dengan cara khabar. Biasanya. Tapi boleh tak? Boleh. Saya bagi contoh satu. Okey. Saya bagi contoh satu yang mana Nabi SAW ada bagi larangan. Larangan masuk dalam gaya bahasa apa tadi tuan-tuan dan puan? Gaya bahasa insya. Tapi Nabi SAW bagi larangan tu dalam bentuk khabar. Okay, saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus. Cuba tengok. Saya padam Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Lan yufliha. Lan yufliha ni maksudnya tidak sesekali akan berjaya. Lan dekat sini maksud dia penegasan. Tidak sesekali akan berjaya. Ada yang kata pengharaman selamanya, tapi itu tak kuatlah ikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bahasa Arab. Lan dekat sini maksudnya penegasan yang kuat. Tidak akan berjaya, sesekali akan berjaya satu kaum yang lan yufliha qaumun wallau. Silap. Wallau amrahum nisa. Okay. Lan yufliha qaumun wallau amrahum nisa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah alif sini. Okay. Tidak akan berjaya satu kaum yang mereka menyerahkan urusan pemerintahan itu kepada wanita. Okay. Mereka menyerahkan urusan pemerintahan itu kepada wanita. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Pemerintahan yang utama dan besar. Amr ni imarah dekat sini pemerintahan lah. Imamah ataupun imarah. Okay.
maksudnya dalam konteks hadis ni tengah bincang al-imamah, antaranya bincang tentang al-imamatu al-uzma, kepimpinan tertinggi dalam satu negara atau satu tempat. Maksudnya tidak akan berjaya satu kaum yang menjadikan presiden dia, yang menjadikan Perdana Menteri dia, contoh, menjadikan pemimpin dan raja dia perempuan. Okey, ni mungkin ada yang dengar hadis ni sensitif kan. Tapi hadis ni riwayat Bukhari tuan-tuan dan puan. Hadis ni tak perlu sensitif. Hadis ni sahih dan dipakai oleh kesemua mazhab. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu rasa sensitif. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Kan. Betul. Dan hadis ni betul. Kalau ada orang kata, tapi macam mana dengan apa nama dia, kisah Raja Balqis dalam Quran, Ratu Balqis. So ulama jawab, kisah Balqis itu syarak umat terdahulu, bukan syarak Nabi Muhammad SAW. Syarak umat terdahulu, perempuan mungkin boleh jadi pemimpin tertinggi macam Balqis. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tak boleh. Kepimpinan yang tertinggi untuk lelaki. Kan. Janganlah tuduh Nabi SAW ini apa, misoginis lah, apalah, tak suka perempuan. Jangan cakap macam tu. Itu jadi liberal lah, yang musuh kepada Islam, benci kepada Islam. Ala kulli hal, point dia apa? Point dia, ini sebenarnya datang dalam bentuk khabar, tuan-tuan dan puan, betul tak? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan, bila Nabi SAW kata lan yufliha, tidak akan berjaya qaumun, satu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan itu kepada perempuan. Menyerahkan, walau ni serah kan, amrahum, urusan pemerintahan kepada perempuan. Ini khabar ke insya? Mana satu tuan-tuan dan puan? Tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahannya untuk wanita. Ini khabar ke insya? Jawapannya ini khabar. Ada larangan tak dekat sini? Tuan-tuan dan puan, ada nampak ada apa-apa larangan tak? Tak ada. Ada nampak apa-apa arahan tak? Tak ada. Ada apa-apa doa tak? Tak ada. So dia bukan insya dari sudut zahir dia. Tapi sebenarnya dia khabar. Dia khabar sebenarnya. Tapi dia khabar yang mengandungi makna insya. Daripada perkhabaran ini, ulama kita sebut, kita boleh faham bahawa Nabi SAW sekarang melarang untuk kita melantik kepimpinan tertinggi kita daripada kalangan perempuan. Seolah Nabi SAW kata, seolah dalam khabar ini ada larangan yang Nabi SAW kata, janganlah kamu semua menjadikan pemimpin tertinggi kamu wanita. Macam tu, seolah. So dia khabar yang ada maksud insya. Walaupun biasanya hukum hakam syarak tu dia berkaitan dengan insya, doa, hukum apa, arahan dan larangan, amar dengan nahi. Kadang-kadang hukum hakam juga boleh datang dalam bentuk khabar. Tapi khabar yang ada maksud insya. Okey. Khabar yang ada maksud insya. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Dan dapat manfaat untuk kelas hari inilah. Manfaat dan faedah. Okey. So Ana berhenti sini dulu. Ana tengok, Ana buka ruang untuk soal jawab kalau ada. Ada soal jawab tak? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. So kita berhenti sampai sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap dari diri sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar mendapat faedah dan manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.